sampai isyak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadran Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam yang berbahagia ini, perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi, diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah ini nanti jadilah hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat yang kedua, Suratul Mulk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Allah jualah yang telah menjadikan mati dan hidup itu untuk menguji kamu. Siapakah dari kalangan kamu, wahai manusia, yang paling baik amal perbuatannya? Ingatlah, Allah jualah Tuhan yang maha perkasa, lagi maha pengampun. Ayat yang kedua, Suratul Mulk. Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan dunia adalah tempat di mana umat manusia berhadapan dengan ujian, dugaan, cobaan. Bukan bertujuan untuk menambahkan bebanan hidup kepada manusia. Bukan bertujuan mengenakan apa jua tekanan untuk manusia. Akan tetapi ujian, dugaan, cobaan itu sebagai bukti. Siapakah dari kalangan umat manusia merupakan Habibullah, kekasih Allah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tokoh ulama tafsir yang muktabar, dah pun wafat 800 tahun yang lalu. Dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib menyatakan pada ayat yang kedua Suratul Mulk, Allah Ta'ala datangkan terlebih dahulu kalimah mati, baru Allah Ta'ala datangkan pula kalimah hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah Ta'ala sebut dulu mati, barulah Allah Ta'ala sebut hidup. Walhal realitinya yang kita tempuhi, hidup dulu baru mati. Kenapa? Dan pasti ada hikmahnya.
Allah Ta'ala sebut mati dulu, baru Allah Ta'ala sebut hidup pada ayat yang kedua Suratul Mulk. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi melanjutkan perbicaraannya lagi dengan memberi kepada kita perbezaan dua nilai. Nilai hidup dengan nilai mati. Apakah nilai hidup? Nilai hidup itu adalah pilihan. Selagi hayat di kandung badan, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat pilihan demi pilihan demi pilihan. Berbeza dengan mati. Mati itu nilainya keputusan. Sebaik sahaja mati, putus. Kita telah terputus daripada membuat pilihan. Tiada pilihan lagi. Maka mati itu putus. Mati itu adalah keputusan. Tak boleh berganjak lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah dia dua nilai yang berbeza antara hidup dan mati. Nilai hidup adalah pilihan, nilai mati adalah keputusan. Maka Allah Ta'ala sebut dulu mati. Kenapa? Kerana ianya memberi kesedaran dan keinsafan kepada manusia. Sebelum membuat pilihan, terlebih dahulu ingatlah kematian. Sebelum membuat pelbagai bentuk pilihan, ingatkanlah kematian. Ambillah iktibar dengan kematian. Insafilah kematian. Kerana orang yang mengambil iktibar dan menginsafi kematian terlebih dahulu, maka sewaktu dia membuat pilihan, pastinya pilihan yang dibuat untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Berbeza dengan orang yang tidak menginsafi kematian, sama sekali tak pedulikan kematian, langsung tak mengambil iktibar dengan kematian. Sebaik sahaja membuat pilihan, pilihannya untuk kepentingan kehidupan dunia semata-mata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah hikmahnya pada ayat yang kedua Suratul Mulk. Kenapa disebut dulu mati, barulah disebut hidup. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, hidup adalah pilihan. Selagi hayat di kandung badan, Allah beri peluang kepada kita membuat pilihan. Pun begitu, ramai yang kecewa dengan pilihannya sendiri. Ramai yang hampa dengan pilihannya sendiri. Ramai yang tak berpuas hati dengan pilihannya sendiri. Ramai yang, in English language you call what? Fras dengan pilihannya sendiri. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang dia mengaku di hadapan isterinya sendiri, awak sebenarnya bukan pilihan saya yang sebenar. Wah. Betul-betul tu. Kecewa tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia kadang-kadang dia ngaku depan anak dia, bapa engkau ni sebenarnya berkali-kali tersilap dalam membuat pilihan. Dia ngaku pula dengan kawan baik dia, dia pun takut nak buat pilihan. Sering kali membuat pilihan,
jalan yang ditemui kesilapan. Tersilap dalam membuat pilihan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jangan kata tuan-tuan, saya juga sering kali tersilap dalam membuat pilihan. Pada usia yang telah mencecah 50 tahun ini, saya telah membuat pilihan lebih daripada 23 direct selling. Jualan langsung. Azman dia tahu. Jadi tuan-tuan, dah umur 50 lebih ni kan, bayangkan dah 23 syarikat jualan langsung yang aku pilih. Tak kaya pun. Sampai minta kuliah malam ni untuk menambahkan sedikit pendapatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yalah, itulah hidup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya. Berkali-kali membuat pilihan menyertai skim cepat kaya. Hampa. Aku tak kata engkau lah. Dah 6 kali hari raya ku tunggu. Dinding CIMB puas ku cocok menyertai skim cepat kaya. Rupa-rupanya mengulangi kesilapan demi kesilapan demi kesilapan. Pun begitu maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Selagi hayat di kandung badan, Allah Ta'ala tetap beri kita peluang membuat pilihan. Sebelum sampainya masa tiada pilihan lagi, itulah keputusan, kematian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu an, menceritakan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Seorang Ansar yang tidak disebut namanya tiba-tiba meluwu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik sahaja selesai menunaikan solat fardu berjamaah. Seorang lelaki Ansar meluwu ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak pada wajah mukanya tertekan dan terbeban dengan kehidupan. Lalu mengajukan persoalan, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, siapa dari kalangan orang yang beriman yang paling mulia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahsanuhum khuluqa." Yang paling mulia dari kalangan orang yang beriman ialah orang yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya, baik perangai tingkah lakunya. Lelaki Ansar ini begitu gembira mendengar jawapan daripada lidah mulia junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman yang paling mulia ialah orang beriman yang baik akhlaknya, baik perangai tingkah lakunya, terpuji budi pekertinya. Lalu dia memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Manawi mengupas lebih lanjut hadis riwayat Imam Ibnu Majah dalam kitab pengumpulan hadis-hadis oleh Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti Al-Jami'us Saghir, menjelaskan jawapan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Ansar, lelaki Ansar yang benar-benar tertekan dan terbeban menjalani kehidupan.
Maka jawapan yang Rasulullah berikan sesuai dengan kemampuan lelaki Ansar tersebut. Rasulullah takkan beri jawapan di luar kemampuan orang yang bertanya. Maka jawapan yang Rasulullah berikan mengikut kemampuan siapa yang bertanya. Sekiranya saya yang bertanya, sekiranya saya yang bertanya, siapakah yang paling mulia dari kalangan orang yang beriman? Mungkin ketika itu saya seorang kaya raya. Berangan dulu. Maka mungkin Rasulullah menjawab, yang paling mulia dari kalangan orang yang beriman ialah orang yang sanggup menafkahkan sejumlah hartanya 2.6 bilion untuk menaik taraf Masjid Bandar Dato' On. Kau faham tak aku cakap apa? Siapa yang bertanya? Kalau yang bertanya tu orang yang memiliki sejumlah RM 2.6 bilion, Rasulullah akan beritahu, dialah orang yang sanggup membelanjakan 2.6 bilion untuk agama Allah. Tapi kalau orang tak berduit, jual apa balik aja. Bertanya dengan Rasulullah, Rasulullah beritahulah, yang paling mulia dari kalangan orang yang beriman, baik akhlaknya, baik budi pekertinya. Macam tuan-tuan lah dah pencen apa tinggal. Jawapan yang Rasulullah berikan mengikut kemampuan orang yang bertanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, yang paling mulia dari kalangan orang yang beriman itu yang baik akhlaknya. Baiklah, dikupas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Manawi dalam kitabnya Faidul Qadir, dah pun wafat sekitar 200 tahun yang lalu. Apabila seseorang itu baik akhlaknya, baik budi pekertinya, maka Allah Ta'ala pakaikan pada dirinya 3 keistimewaan. Yang pertama, ra'at an bu'din. Dia sentiasa melihat jauh ke hadapan. 1. Keistimewaan yang kedua, wana taqat bisidakin. Dia sentiasa bercakap benar. Dan keistimewaan yang ketiga, wahakamat biadlin. Dia sentiasa berlaku adil. Orang yang baik akhlak, walaupun SPM dapat SAP je, sijil am pelajaran, akulah orangnya. Walaupun SPM dapat bahasa Malaysia P7, akulah orangnya. Ambil Julai P7 lagi. Kesian macam mana? Kalaupun kita ni SPM tak boleh pergilah, belajar tak pandai lah, orang Jawa ngomong goblok tenan, pengar. Yang penting jadilah orang yang baik akhlaknya. Belajar tak pandai tapi akhlaknya baik, akhlaknya mulia, Allah pakaikan 3 keistimewaan. Dia sentiasa melihat jauh ke hadapan. Dia sentiasa bercakap benar. Dia sentiasa berlaku adil. Baiklah, ra'at an bu'din, melihat jauh ke hadapan. Orang yang melihat jauh ke hadapan, dia banyak pilihan. Dia melihat jauh sampai ke parit Medirona, maka dia banyak pilihan. Dia tak ada pilihan di Bandar Dato' On. Nak sewa tapak pasal lambak pun tak ada kat Bandar Dato' On. Tak apa, dia banyak pilihan dekat parit Medirona. Parit Medirona dia ada ramai kenalan. Suparman, Sudarman, Suratman, Sukerman. Dia tak ada pilihan dekat Ang sini. Rupa-rupanya
Dia ada ramai kenalan dekat angsana. Dekat angsana ada. Ya, Tugiman, Tugiran, Tugimen, Tugirin. Dato' On nak niaga apa nama itu, food truck pun susah. Tak apa, ang situ boleh niaga. Dekat ang situ ada pula Wagiman, Wagiran, Wagimen, Wagino, pekat lagi Wagil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang baik akhlaknya, Allah buka pada dia, dia dapat melihat jauh ke hadapan, maka dia banyak pilihan. Orang yang hodoh, buruk perangai tingkah laku, Allah Ta'ala tutup penglihatan dia. Dia tak dapat melihat jauh ke hadapan. Dia hanya mampu lihat apa yang ada ke depan. Apa yang ada ke depan? Apa yang ada ke depan adalah tabung Masjid Bandar Dato' On. Dirembatnya secukup rasa, seenak selera. Kenapa? Tak ada pilihan. Nak rembat dekat mana lagi? Rembat dekat bank, kantor dia. Nak nunggu ion, belum buka lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, orang yang buruk perangai, hodoh perangai, Allah tutup. Dia tak nampak jauh ke hadapan. Dia hanya mampu melihat apa yang ada kat depan. Oleh kerana mampu melihat apa yang ada kat depan, dirembatnya, berebut sama sendiri. Walhal banyak lagi pilihan yang tersedia di luar sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah. Orang yang baik akhlaknya, Allah Ta'ala pakaikan lidahnya sentiasa bercakap benar. Orang yang bercakap benar, dia banyak pilihan. Apabila dia bercakap benar, dia banyak pilihan, banyak kenalan. Ramai yang menaruh kepercayaan. Tak takut pergi parit Medirono, ada kenalan, ada orang yang mendapat kepercayaan. Bandar Dato' On, jangan cakaplah. Pergi mana pun, orang yang bercakap benar, banyak pilihan, terbuka pilihan. Orang yang buruk akhlaknya, hodoh perangainya, lidahnya kelu untuk bercakap benar, maka bila bercakap aja ngencing, cakap aja ngencing. Tuan-tuan, jangan kata orang lain, anak dia pun cakap, bapa aku tu ngencing. Anak sendiri pun tak percaya tu. Rakan taulan, jangan cakaplah sap-sap liau, liau mah tu cakap bahasa Tionghoa lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang baik akhlaknya, baik budi pekertinya, Allah pakaikan dirinya sentiasa berlaku adil. Dia akan berlaku adil pada diri dia. Dia berlaku adil pada anak dia. Dia berlaku adil pada isteri dia. Dia berlaku adil pada keluarga dia. Dia berlaku adil pada pejiranan 10, pejiranan 11. Ramai Singaporean tu. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia berlaku adil semua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka orang yang berlaku adil ni dia dikenang. Macam ayah kepada Datuk Seri Najib, Tun Razak kan, dikenang. Datuk Seri Najib nantilah tunggu dia meninggal dunia baru dikenyang. Standard lah. Jangan ketawa. Ni Tun Razak, tuan-tuan, saya pergi Felda Air Tawar 2, rumah bapa mentua saya, semayang, terkejut saya, semayang kat masjid. Imam buat tahlil khas mengenang jasa Tun Abdul Razak. Aku cakap, kawan tu dah lama mati.
Dia hadiahkan Fatihah lagi. Untung aku cakap. Tanya dengan imam, "Imam, kau baca-baca tu dapat salam keruk tak?" "Tak dapat pun." "Habis kenapa?" "Mengenang jasa." Oh, standard, branded, SOP. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kenapa? Itu dia, orang yang berlaku adil, dia dikenang. Kerana dia berlaku adil tu, dia akan dikenang dulu, kini, selamanya. Untung dia, sejuk dia dalam kubur sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang tak berlaku adil, tak nak cakap lah, dicemuh aja. Buat baik pun orang tak percaya. Wah, dia buat baik tu, pun orang tak percaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an menyatakan lagi, lelaki Ansar yang begitu gembira menerima jawapan daripada lidah mulia junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lelaki Ansar ini buat kali kedua. Kali ini dia tak tergesa-gesa, tak terburu-buru nak bertanya dengan Rasulullah. Dia dah gembira dah. Nak jadi orang yang beriman yang paling mulia, tak sesukar mana. Tak dapat BRIM pun tak apa. Tak dapat 600 unit pun tak apa. Yang penting akhlak mulia. Akhlak mulia, jadilah orang yang beriman yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lelaki Ansar ini buat kali kedua berjumpa dengan Rasulullah dan bertanya dengan Rasulullah dengan tenang, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas?" "Ya Rasulullah, siapakah dari kalangan orang yang beriman yang paling bijak dalam membuat pilihan hidup dan paling bijak dalam membuat keputusan hidup?" Tuan-tuan yang dirahmati Allah, susah tu. Kalau dia tanya aku tak boleh jawab, aku pun tersilap buat pilihan. Yalah, tanya dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang paling bijak dalam membuat pilihan hidup? Siapakah yang paling bijak dalam membuat keputusan hidup? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikra." Yang paling bijak dalam membuat pilihan hidup, yang paling banyak menginsafi kematian. Maka tuan-tuan, apabila kita sentiasa mengambil iktibar dengan kematian, menginsafi kematian, pilihan kita pilihan yang bijak, pilihan yang bertepatan time and space, pilihan yang bertepatan masa dan tempat mengikut hukum syarak. Kerana pilihan kita pastinya pilihan untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Ditanya lagi, keputusan yang paling bijak? Ya, keputusan yang paling bijak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada." Orang yang sentiasa memperbaiki, orang yang sentiasa memperelokkan amal-amal ibadah untuk bekalan hari matinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, itulah orang yang paling bijak dalam membuat keputusan hidup. Dia sentiasa memperbaiki, mengemaskini urusan dunia, ia memperelokkan urusan dunia, dan juga sentiasa memperelokkan amal-amal ibadah sebagai bekalan yang nak dibawa pergi bagi kehidupan yang kekal abadi di akhirat sana.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah dia apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memperingatkan kepada para sahabatnya. Aslihu dunyakum wa'budu li akhiratikum ka'annakum tamutuna ghadan. Aslihu dunyakum, hendaklah kamu sentiasa memperelokkan, memperbaiki urusan kehidupan dunia. Tuan-tuan, urusan dunia ni tak habis. Yang boleh kita lakukan, kita perbaiki, kita kemas kini urusan dunia. Itu aja. Karena dunia ini, inna zaman qadis tadara. Rasulullah beritahu, zaman ni dia sentiasa beredar. Latest. Ya. Jadi kita hanya kemas kini aja urusan dunia. Dan yang penting kita memperbaiki, seterusnya memperelokkan amal-amal ibadah yang kita nak bawa pergi bagi kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya tak perlu nak bicara panjang lagi. Panjang-panjang pun bukan faham sangat korang. Moga-moga saya dan tuan-tuan terpilih sebagai hamba-hamba Allah yang dikasihi. Setiap kali Allah beri peluang untuk kita membuat pilihan, pilihan kita pilihan yang terbaik, pilihan yang bertepatan time and space, pilihan yang bertepatan masa dan tempat, mengikut hukum syara. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa pun jangan kecewa terhadap pilihan-pilihan yang lalu. Imam Ghazali menyatakan da'il khalaqa wabda'il hayah. Tinggalkan keluh kesah, mulakan hidup baru. Yang dah lepas, tinggal lagi sentiasa menginsafi kematian. Itulah rahsia agar pilihan kita pilihan yang bertepatan masa dan tempat, mengikut syariat yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sebelum sampai hari keputusan. Sekadar itu dulu yang dapat disampaikan. Salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.